Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada kuliah yang telah kita adakan pada bulan lepas, iaitu kita telah membaca tafsir surah Fussilat. Surah Fussilat ni surah yang ke-41. Kita telah berhenti pada bulan lepas ayat yang ke-6 ya. Dan insya-Allah kita akan sambung pada malam ni ayat yang ke-7, surah Fussilat, muka surat 477. Insya-Allah ya, sama-sama kita dapat buka lembaran Quran dan kita cuba menghayatilah ya ayat-ayat Al-Quran Karim, supaya kita dapat memahami dan juga mengambil iktibar serta pengajaran daripada ayat ini insya-Allah. Allah berfirman ayat yang ke-7 surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kita dalam ayat yang ke-6 telah kita baca pada bulan lepasnya. Akhir ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala sebut wailul lil musyrikin ya, kecelakaan besar bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadat kepada Allah taala ya. Kemudian ayat yang ke-7 ni Allah Subhanahu wa taala menghuraikan salah satu daripada sifat mereka yang telah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sebahagianlah ya, sebahagian daripada sifat golongan musyrikin. Jadi ayat yang ke-7 ni sebahagian mufassir mengatakan sifat golongan musyrikin Mekah ya. Dan ada yang mengatakan ayat ini adalah umumlah ya. Allah Taala sebut alladzina la yu'tuna zakah, mereka yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan-golongan musyrikin di kota Mekah itu. Alladzina la yu'tuna zakah, iaitu mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi zakat ni secara umum kita faham zakat dimaksudkan di sini maksudnya zakat harta lah. Sebahagian daripada harta yang Allah Taala berikan kepada kita, kita wajib mengeluarkannya untuk menunaikan zakat ya, satu kefarduan yang Allah Taala fardukan kepada kita. Dan sebahagian mufassir mengatakan zakat ini dengan maksud menyucikan hati, iaitu golongan-golongan musyrik ini mereka tidak menyucikan hati mereka daripada syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna asal zakat ni adalah suci. Jadi harta yang kita keluarkan sebagai harta zakat ni pun dengan maksud untuk menyucikan harta kita. Sebab tu harta yang kita miliki ni tuan-tuan sekalian, selagi mana kita tidak keluarkan zakat kita, maka harta kita ni walau bagaimanapun tidak dikira suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harta yang kita miliki itu adalah dengan cara yang halal ya, kita tidak mencuri, kita tidak rasuah, kita tidak memakan riba ya, harta yang kita dapat tu cara kita, pekerjaan kita tu adalah cara yang halal. Tapi bila kita tidak keluarkan harta zakat yang Allah fardukan kepada kita, daripada harta kita itu di sisi Allah Taala tidak suci. Jadi Allah namakan zakat itu dengan maksud untuk menyucikan harta yang kita miliki tersebut. Kita keluarkan harta kita, barulah harta kita ini suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersihlah, bersih daripada kekotoran. Sebab Allah menentukan, Allah lah yang memberikan harta kepada kita, Allah lah yang menentukan pada harta kita itu sebahagian ada milik orang lain. Jadi harta zakat ni sebenarnya tuan-tuan bukan milik kita. Bukan milik kita. Ini satu perkara yang kita rasa yang kita tak boleh nak fikirlah dengan akal kita daripada ajaran Islam ni. Sebab ajaran Islam ni tuan-tuan sekalian, kita sebahagian daripada ajaran Islam ni kita tidak boleh fikir dengan akal kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita supaya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada segala perintah Allah ni kita patuh, kita taat saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita ni supaya adakah kita dapat patuh pada perintah Allah ataupun tidak. Allah Taala tidak nak suruh kita fikir tentang syariat dia ini sama ada logik atau tidak logik, patut atau tidak patut. Kenapa tu Ustaz? Sebab dari sudut logik, dari sudut logik akal kita, harta yang kita usahakan memang milik kita lah. Memang milik kita. Kita bekerja, kita menerima gaji, kita simpan harta kita, kita tak curi pun. Tetapi Allah menentukan daripada syariat ni, harta kita ini sebahagiannya, sebahagian 1/40 dah, 1/40 daripada harta kita ini terusnya adalah hak orang lain. Siapakah yang menentukan hak orang lain ini? Bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nisbahnya, kalau kita ada 100 terusnya RM2.5 ni milik orang lain. Kalau kita ada 1,000, dia semakin naik berdasarkan jumlah harta simpanan kita. Apabila cukup nisab, apabila cukup haul, kita wajib keluarkan sebahagian kecil sebagai menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana milik orang lain, selagi mana kita tidak keluarkan zakat kita, maka harta kita tu bercampur yang bersih dan yang kotor. Jadi di sisi syarak, apabila bercampur tu sebenarnya dia tidak kira bersih. Walaupun kita kata harta, contoh kita kata 90% bersih, 10% tu kotor. Jadi di sisi syarak dia tetap jadi kotor. Mana selagi mana kita tidak keluarkan zakat, harta kita kotor, harta kita tidak bersih. Apabila kita keluarkan zakat, barulah dikira bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan musyrikin ini juga adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sifat golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak mengeluarkan zakat. Mereka tidak mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Pertama. Yang kedua, sebagaimana yang saya perjelaskan tadi, alladzina la yu'tuna zakah ini merujuk kepada sifat golongan musyrikin Mekah, yang mana mereka ini terus-terang tidak menyucikan hati mereka. Jadi zakat juga ini wa yuzakkikum, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala guna lafaz wa yuzakkikum, rasulan yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum. Rasul itu membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, wa yuzakkikum, dan dia menyucikan kamu. Maknanya tugas Nabi SAW ini kepada manusia adalah untuk membimbing dan juga memimpin manusia bagaimana dapat menyucikan diri mereka daripada kekufuran, daripada kesyirikan, daripada perkara-perkara buruk lah di sisi syarak ini. Jadi di antara tugas Nabi SAW. Jadi golongan musyrikin ini mereka tidak menyahut seruan Nabi SAW untuk menyucikan hati mereka, dalaman makna akidah mereka dan juga ibadat mereka. Sebab musyrikin itu sebenarnya dari mereka syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam dua bentuk. Satu dari sudut akidah, mana dari sudut kepercayaan mereka, dalaman mereka ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut akidah mereka ni sebagai akidah syirik. Mana mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut kepercayaan mereka, pegangan yang ada dalam hati mereka. Yang kedua, mereka syirik dalam melakukan ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka menyembah Allah, dalam masa yang sama juga mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala-berhala yang telah mereka letakkan di sisi Kaabah itu. Mereka menyembah jin, mereka menyembah macam-macam lagi sembahan-sembahan yang dilakukan oleh mereka dari sudut ibadat. Jadi kita sebut sebagai syirik amali. Dari sudut i'tiqadi mereka pun syirik, mana dari sudut amali mereka, dari sudut amal perbuatan mereka pun mereka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menyucikan mereka, mana tidak menyucikan akidah mereka dan juga tidak menyucikan amal mereka. Mana amal mereka itu syirik. Jadi kita sebut amal syirik. Amal syirik ini maksudnya amal yang bercampur maksudnya.
mereka melakukan ibadat kepada Allah, dalam masa yang sama mereka melakukan ibadat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana zakat yang kita sebut tadilah. Zakat zakat ni maksudnya apabila kita keluarkan zakat atau zakat baru suci. Begitu juga dari sudut amal perbuatan kita, apabila kita tinggal sembahan selain daripada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka barulah dikira mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita tidak meninggalkan sembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam iman kita, akidah kita, kita tidak boleh bercampur. Kita tidak boleh bercampur. Dari sudut kepercayaan kita, pegangan kita hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang berkuat. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang sebenar. Ilah yang sebenar, Rabb yang sebenar. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dinamakan ilah yang sebenar. Jadi ilah-ilah yang disebut oleh manusia ni mana ilah-ilah palsu, ilah-ilah yang tidak sebenar. Ilah-ilah mereka menjadikan selain Allah tu ilah. Allah Taala sebut dalam Quran kan. Allah Taala menyebut wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka menjadikan mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala ilah mereka, makna sembahan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut ittakhadhu min dunillah? Mereka mengambil selain Allah itu sebagai ilah mereka, sebab apa yang mereka sembah itu, apa yang mereka puja itu sebenarnya bukan ilah yang sebenar. Mereka menjadikan perkara itu sebagai ilah mereka. Contohnya mereka menyembah pokok, mereka menyembah batu. Jadi batu ni bukan ilah yang sebenar. Bukan ilah yang sebab ilah yang sebenar tu kan, Allah sebut dalam Quran, innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kamu yang sebenar adalah ilah yang satu saja, ilah yang esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah yang sebenar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya manusia mengatakan ilah selain Allah itu sebagai ilah mereka, maka itu bukan ilah yang sebenar. Jadi mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam akidah mereka, dalam kepercayaan mereka syirik. Akibat daripada akidah yang syirik ini, mereka telah melakukan amal-amalnya syirik. Apabila mereka menjadikan selain Allah itu sebagai ilah mereka, maka mereka telah menyembah makhluk tersebut. Mereka telah menjadikan batu sebagai ilah mereka, pokok sebagai ilah mereka, macam-macam lagi lah yang dilakukan oleh mereka untuk disembah dan juga dipuja makhluk tersebut. Jadi apabila ditinggalkan zakat dalam tafsiran yang kedua ini bermaksud apabila mereka meninggalkan ilah-ilah yang disembah oleh mereka, barulah mereka itu suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala menyebut alladzina la yu'tuna zakat, itu mereka tidak mengeluarkan zakat, itu mereka tidak menyucikan hati mereka. Mereka tidak menyucikan hati mereka, akidah mereka, kepercayaan mereka, dan juga mereka juga tidak menyucikan ibadat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadat mereka bercampurlah. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka juga mereka itu golongan musyrikin, bil akhirah, terhadap hari akhirat, hum kafirun, mereka tidak mempercayai, mereka ingkar, mereka kufur. Asalnya golongan musyrikin itu sekalian, saya sudah sebut dalam kuliah saya sebelum ini berkali-kali, mereka sebenarnya mengenali Allah, Allah itu sebagai Tuhan yang telah mencipta alam ini. Mereka kenal, mana mereka tahu. Apabila ditanya kepada mereka siapa yang cipta alam ini, jadi mereka akan menjawab la yaqulanna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut kepercayaan mereka terhadap pencipta ni, mana mereka sudah mengiktiraf dan mereka sudah menerima Allah ini sebagai pencipta alam ini. Itu dari satu sudut. Jadi dengan mempercayai dan juga meyakini Allah mencipta alam ini, Allah mencipta bumi, Allah mencipta langit, adakah iman mereka itu dikira betul di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sebab tu dalam ajaran kita tu sedang apabila kita menyentuh tentang iman, kita diajar supaya percaya kepada rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, qada dan qadar, dan juga hari akhirat.
Jadi 6 rukun iman. Maksudnya iman kita ini akan jadi sempurna, akan dikira beriman apabila kita mempercayai ke-6 perkara ini. Kalau kita hanya percaya kepada Allah, kita tidak percaya kepada hari akhirat, kita tidak percaya kepada kitab, ya, kita tidak percaya kepada salah satu daripada rukun iman, ya, kita tidak percaya kepada malaikat contohnya, kita tolak malaikat, maka ke-6 rukun ini akan tertolak, ya. Iman kita, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga akan tertolak. Jadi Allah Taala tidak akan menerima lagi akidah ataupun kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menolak akhirat contohnya, ya, sebagaimana Allah Taala tidak menerima, ya, akidah atau kepercayaan ataupun kita kata iman orang-orang Yahudi apabila mereka menolak malaikat Jibril, ya, makna mereka tidak mahu menerima, mereka tidak mahu membenarkan malaikat Jibril, mereka telah menganggap Jibril itu sebagai musuh mereka. Allah cerita dalam Quran, ya, apabila mereka menolak Jibril, maknanya salah seorang daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka menerima malaikat-malaikat yang lain, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala iman mereka itu tertolak, mana mereka kira kufur, mereka dikira kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan musyrikin itu sekalian, walaupun mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Mereka tidak percaya kepada hari akhirat, iaitu hari kebangkitan, hari di mana manusia semua ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari alam kubur mereka. Ya. Mereka mempercayai kematian, semua manusia ni akan mati. Itu percaya tu senang. Mati ni tu sekarang. Kalau kita tidak bagi tahu pada manusia pun manusia percaya. Orang kafir pun percaya. Jadi Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk memberitahu kepada manusia tu akan mati. Kalau Allah Taala tidak bagi tahu pun memang manusia mengetahui mati itu akan berlaku pada setiap manusia. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan ajaran Islam ni, ajaran wahyu ni, untuk memberitahu kepada manusia tu sekalian bahawa setiap manusia apabila mereka mengalami kematian, ya, apabila mereka menemui ajal mereka, ya, mereka dikuburkan, mereka matilah, maka mereka akan dibangkitkan semula daripada kematian mereka. Ya, inilah satu kepercayaan, satu ajaran yang tidak diajar dalam agama-agama lain kecuali agama Samawi. Ya, mana bangkit semula, bangkit semula selepas kematian. Ya, mati hidup semula. Jadi Nabi SAW telah menyampaikan perkara penting ini tuan-tuan kepada golongan musyrikin Mekah, ya, tetapi mereka percayakah? Tidak, ya, mereka kufur. Jadi dalam ayat ni Allah berkata wahum bil akhirah, dan mereka terhadap hari akhirat itu kafirun, mereka kufur, makna mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Bermaksud mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Sebab hari maksud Allah Subhanahu Wa Taala cipta hari akhirat ini adalah untuk membangkit, ada dua perkara, untuk membangkitkan manusia dan juga untuk memperhitungkan, ya, untuk membangkitkan manusia. Maksud Allah membangkitkan manusia ni adalah untuk memperhitungkan amal-amal perbuatan manusia dan untuk membalas, ya, memperhitungkan dan membalas, ya, segala perbuatan manusia sama ada baik atau buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disampaikan perkara ini kepada golongan musyrikin, tentu sekalian di kota Mekah, sebab itulah sebagai mufassir mengatakan ayat ke-7 surah Fussilat ini adalah untuk golongan musyrikin. Sebab hujung ayat 6 tu Allah Taala sebut wawailul lil musyrikin, kecelakaanlah bagi mereka yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma diperbahaskan oleh ulama, kalaulah zakat dalam ayat 7 ini dengan maksud zakat harta, di kota Mekah belum disyariatkan lagi zakat tu kan. Sebab di Mekah ini ajaran di kota Mekah adalah ajaran akidah sahaja, tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi syariat solat, tidak ada lagi syariat zakat, puasa, haji, tidak ada lagi. Jadi kalau kita kaitkan ayat yang ke-7 ini dengan musyrikin yang terdapat dalam ayat ke-6, maka zakat itu dengan maksud yang saya sebut tadilah, ya, zakat dengan maksud menyucikan akidah mereka dan juga menyucikan amal mereka, ya. Jadi
Yang kedua itu adalah akhirat. Jadi mereka tidak menyucikan, mana tidak mentauhidkan Allah, dan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang begitu banyak dalam Quran tentang perkara seperti ini, tersirat seperti contoh dalam surah As-Sajadah. Dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut lafaz golongan musyrikin, inna aidza dalalna wa qalu aidza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka berkata, ini perkataan golongan musyrikin yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran Al-Karim apabila disampaikan kepada mereka tentang hari akhirat, tentang ajaran akhirat ini. Bila Nabi SAW beritahu kepada mereka, kita semua mati, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dibangkitkan semula daripada alam kubur. Mereka kata, idza dalalna fil ardi, adakah apabila kita semua ini musnah, hancur, lenyap. Dalalna maksudnya kita hilang, lenyap di dalam tanah, di dalam tanah. Inna la fi khalqin jadid, apakah kita ini akan menjadi makhluk ciptaan yang baru, maksudnya kita akan jadi manusia balik, kita akan dicipta balik. Satu kita kata istifham ingkari, pertanyaan bukan pertanyaan untuk mengetahui, pertanyaan mengingkari dia panggil. Mereka bertanya untuk mengingkari. Jadi apakah kita ni apabila mati, daging-daging kita ni sudah musnah di dalam tanah, kita akan jadi makhluk yang baru? Ini satu pertanyaan untuk mengingkari ajaran Nabi SAW. Mana mereka tidak percaya. Akibat tidak mempercayai hari akhirat terus sekalian. Tidak percaya di sini, kufur di sini maksudnya kufur hakiki. Maksudnya mereka tidak percaya sungguh. Sebab kufur, saya selalu sebut tulisan dalam kuliah saya, kufur ada dua maksudnya. Kufur di sini maksudnya kufur hakiki, mana mereka tidak percaya sungguh. Seperti mana orang bukan Islam tu sebenarnya, kita boleh tanya pada mereka tentang kepercayaan akhirat, mereka tidak percaya. Yang kedua, kufur majazi, makna lafaz kufur, tapi bukan kufur yang sebenar, makna bukan kufur hakiki. Ini berlaku kepada orang Islam. Orang Islam sudah seperti kita. Mereka sebenarnya percaya kepada hari akhirat, tapi keadaan kehidupan mereka itu seperti tidak percaya. Faham tak? Mana mereka, kalau kita tanya orang Islam, contohnya orang Islam yang tidak, orang Islam yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia Islam, dia tidak kafir, tapi kita kata orang Islam yang kufur, yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak bersolat, tidak tutup aurat, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tanya kepada mereka, mereka percaya akhirat? Mereka percaya. Sepatutnya apabila kita percaya kepada hari akhirat, manusia apabila dia percaya akan hari akhirat, mana hari yang dia akan tempuh, hari yang akan ditempuhi oleh dia, hari yang dia akan lalui, satu hari yang Allah gambarkan dalam ayat yang lain, amat mengerikan manusia, amat menakutkan manusia. Manusia akan menjadi takut, manusia akan menjadi ngeri apabila berada pada hari tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Allah sebut di waktu hari, wa anzirhum yaumal azifah, berilah peringatan kepada manusia tentang hari yang cukup dekat kepada mereka, di mana jantung mereka ini terangkat sehingga ke halkum. Mana gambaran ngerinya manusia apabila berada pada hari tersebut, hari yang menakutkan manusia, hari yang mengerikan manusia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu, mana kita yakin sungguh kita akan melalui hari tersebut, apa persediaan yang kita buat di dunia ini. Kalau betul-betul kita yakin kita semua akan mati dan kita akan dibangkitkan pada hari tersebut, hari yang mana Allah sebut dalam ayat yang lain, kawan-kawan kita tidak boleh bantu kita, isteri kita tidak boleh bantu kita, anak kita tidak boleh bantu kita, suami, ayah, ibu, anak, kawan-kawan, sahabat-sahabat akan melarikan diri daripada kita. Daripada ayat tersebut kita dapat memahami hari yang amat mengeri. Manusia tidak peduli dah pada hari tersebut. Manusia tidak peduli tentang anak dia, manusia tidak peduli tentang ayah dia, tentang isteri. Berbeza dengan kehidupan kita di dunia.
apabila berlaku sesuatu musibah kepada kita terusnya, yang pertama kita akan fikir tentang anak kita. Kita masih memikirkan tentang anak kita. Ya, tapi itu bukan, kenapa kita boleh memikirkan lagi tuan tentang anak kita? Sebab itu bukan musibah yang besar lagi berlaku di dunia ini. Apabila manusia berada di hari akhirat, hari musibah, kita hari musibah besar, pada hari tersebut manusia tidak lagi memikirkan anak dia. Manusia tidak akan lagi memikirkan tentang isteri dia, tentang ayah dia, tidak akan. Manusia akan memikirkan tentang diri dia, bagaimana dia akan dapat selamat daripada hari tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita perkara ini, tuan-tuan sekalian, kita tidak akan dapat mencapai kefahamannya kecuali kita cuba kita berkata kita cuba gambarkan, kita cuba gambarkan. Bila kita gambarkan, maksudnya kefahaman, kita dapat kefahaman dengan cara gambaran. Memang kita tidak melihat lagi hari akhirat, tapi daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita, kita dapat gambarkan. Walaupun gambaran itu sebenarnya tidak sama dengan hakikat yang sebenar, tetapi sekadar untuk mendapat kefahaman itu sekarang kita boleh gambarkan. Jadi apabila kita berada pada hari yang mana setiap manusia akan lari daripada kita, kita sendiri pun tidak dapat nak memberi pertolongan kepada manusia, kita sendiri pun tidak dapat dibantu oleh manusia-manusia lain, apakah persediaan yang kita akan buat terusnya? Jadi kalau kita betul-betul percaya, tentu sekali alamat ataupun tanda daripada kepercayaan kita ini, kita akan bersolat, kita akan jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud sebenar Allah menyampaikan kepada kita ini berita tentang akhirat. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran ini, dalam ayat yang kita baca dan ayat-ayat yang lain, terutama dalam 4 juzuk akhir Al-Quran ini, Allah banyak cerita tentang akhirat. Allah banyak menceritakan tentang akhirat, hari akhirat. Juzuk yang ke-30, berapa banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita berkaitan dengan hari akhirat. Ini satu perkara yang cukup penting, yang kita semua sebagai hamba Allah hidup di dunia ini, terus kita perlu tahu dan kita perlu yakin. Kalau kita nak sebut terus seolah-olah ni Allah bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala bersungguh-sungguh ingin kita ni sebagai hamba dia yang hidup di dunia ini meyakini akan kehidupan hari akhirat ini, dan kita buat persediaan sebelum kita berada pada hari akhirat. Jadi apabila kita yakin tu sekarang, alamat daripada kita yakin, mana kita akan berusaha di dunia ini dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita dapat tengok akhirat, tak dapat tengok, tapi kita yakin. Jadi itu maksud sebenar. Maksud sebenar Allah menyampaikan kepada kita ini berita-berita tentang akhirat. Jadi orang Islam, tuan-tuan, orang Islam yang mengatakan mereka percaya akhirat tapi mereka tidak solat, mereka percaya akhirat tapi mereka tidak menutup aurat, mereka percaya akhirat tapi mereka minum arak, mereka berjudi, jadi kita sebut sebagai kufur majazi. Maksudnya kufur, mereka sebenarnya kufur tetapi bukan kafir. Mana mereka tidak menjadi kafir dengan keadaan mereka seperti itu. Maksudnya ayat ini juga selain ditujukan kepada orang kafir hakiki, ayat ini juga dituju kepada orang-orang Islam yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tidak, wahum bil akhirah, dan mereka terhadap hari akhirat mereka kufur, mereka tidak mempercayai, mereka menolak. Alamat seseorang itu menolak akhirat, mereka bebas hidup di dunia. Mereka bebas, mana mereka tidak akan mereka tidak merasa bimbang terhadap kehidupan mereka. Kalau mereka bimbang, mereka takut, mereka akan patuh perintah Allah. Sebab tu kita boleh tanya kepada, contohnya orang perempuan yang menutup aurat, kita tanya, kenapa awak tak buka aurat? Kenapa awak tak buka tudung? Kenapa tak tunjuk aurat? Dia akan kata, kalau dia beriman kepada Allah, dia kata dia takut.
kalau saya buka aurat saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita tanya orang yang tidak bersolat, kenapa awak bersolat? Betul lah kita patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kita rasa takut tu sana? Kenapa kita rasa takut untuk meninggalkan solat? Kenapa kita rasa takut? Sebab kita fikir akhirat lah. Kenapa saya kenapa takut untuk mencuri contohnya? Takut untuk mencuri. Kalau kita nak mencuri, kita boleh mencuri, tapi kenapa kita rasa takut untuk mencuri? Sebab kita fikir akhirat. Walaupun orang tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Di hari akhirat nanti akan di mana perbuatan kita itu akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fi sudur, akan dibongkarkan dalam hati kita ini, apa yang terkandung dalam hati kita, perbuatan kita yang kita buat di dunia terdahulu, Allah bongkarkan semula di hari akhirat. Di waktu itu manusia akan rasa ngeri, manusia akan rasa takut terusnya. Jadi akhirat ini sebenarnya satu motivasi kepada kita. Setiap perkara yang kita nak buat, kita akan fikir tentang akhirat. Salah satu daripada ajaran Quran ini adalah untuk membawa fikir kita ini supaya sentiasa ingat akhirat. Jadi ayat-ayat tentang akhirat ini sentiasa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, supaya kita tidak lupa. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut dua sifat golongan musyrikin. La yu'tuna zakah, itu mereka tidak mengeluarkan zakat ataupun tidak menyucikan hati mereka. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Sebab ini adalah dua sifat kufur, kita panggil sifat kufur yang besar yang ada pada golongan musyrikin Mekah. Jadi sifat golongan musyrikin yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca ni teruskan, sebenarnya sifat ini kalau tidak sepenuhnya, tapi sebahagian kecil ada pada orang-orang Islam. Ada pada orang-orang Islam. Jadi oleh kerana itulah kita tuntutan daripada ayat ini supaya kita menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, memelihara hati kita daripada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita dapat jaga ibadat kita supaya tidak berlaku syirik, supaya ibadat kita sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita sentiasa ingat hari akhirat. Yang kedua, yang ketiga tu sekalian, walaupun disebut akhirat, dan akhirat ini salah satu daripada rukun iman, dia merangkumi rukun-rukun iman yang lain. Rukun-rukun iman yang lain, maksudnya kita perlu percaya pada hari akhirat. Dalam masa yang sama juga kita perlu percaya kepada rukun-rukun iman yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa untuk malam ni kita berhenti ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuh, dan insya-Allah dalam kuliah akan datang, kalau diizinkan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-8 surah Fussilat. Jadi untuk malam ni kita berhenti pada ayat yang ketujuh, kita baca satu ayat saja malam ni insya-Allah. Rasanya sekadar ini saja untuk sekalian. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada itu sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.